Selamat pagi, salam sejahtera dan salam IPG Ketar ku sayangi. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama kami di sesi selari bilik 3 bagi menjayakan showcase maya kami pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur amat mengalung-alungkan kedatangan para hadirin ke majlis kami pada hari ini. Baiklah, buat pengetahuan semua, showcase maya pada kali ini merupakan suatu perkongsian pengalaman pembelajaran kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB oleh para pelajar dan e-citra digital learning object DLO oleh para pensyarah. Pihak penganjur berharap dengan adanya perkongsian secara langsung ini bolehlah membawa kepada budaya bertukar idea ataupun pandangan ataupun pengalaman sama kita dalam mendepani cabaran pembelajaran pada abad ke-21 ini. Baiklah, sebelum memulakan sesi selari kita pada hari ini, saya akan bacakan beberapa peraturan penting yang perlu semua ambil maklum. Makluman kepada semua, diingatkan bahawa apabila saya tuan pun kami di mana 10 minit yang pertama adalah untuk sesi pembentangan, 10 minit yang kedua adalah untuk sesi 15 antara pembentang dan ahli panel sahaja. Sebab seterusnya kepada penjaga masa pula, penjaga masa akan membunyikan lonceng yang pertama pada minit yang ke-7, lonceng yang kedua pada minit yang ke-9 dan lonceng ketiga dibunyikan menandakan 10 minit telah berakhir. Maksudnya pembentangan itu berakhir setelah lonceng yang ketiga. Sebelum kita memulakan showcase kita pada hari ini, saya ingin mengalung-alungkan kedatangan ahli panel kita iaitu Puan Jurina binti Ibrahim ke majlis kita pada hari ini. Selamat datang dan selamat pagi Puan. Diharapkan semua dapat memberikan kerjasama dengan sebaiknya bagi memastikan majlis kita berjalan dengan lancar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya berharap pembentang yang pertama sudah bersiap sedia ya. Dengan segala hormatnya, sebagai pembuka tirai perkongsian kita pada hari ini, saya ingin menjemput Saudari Aina Mariam binti Rusli dari PISMP PI 2620, Saudari Nabila binti Kamaruzaman dari PISMP PI 5620 dan Saudari Qurratu Aini binti Muhammad Zainuri dari PISMP PI 5620 untuk berkongsi pengalaman pembelajaran mereka. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini, kami daripada kumpulan PISMP Pendidikan Islam semester 2 telah memilih 2 subjek bagi dibentangkan bagi program kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu subjek BAMB 3033 iaitu Nahwu Bahasa Arab 2 dan PIMK 3052 iaitu Seni dalam Pendidikan. Ahli kumpulan bagi kumpulan kami terdiri daripada Saudari Aina Mariam binti Rusli dari kumpulan PISMP PI 2620. Seterusnya saya sendiri Fatin Qurratu Aini binti Muhammad Zainuri dari kumpulan PISMP PI 5620 dan yang terakhir Saudari Nabila binti Kamaruzaman dari kumpulan PISMP PI 5620. Berikut merupakan carta atau isi kandungan yang akan kami bentangkan dan kongsikan bersama selepas ini. Baiklah, sekarang kita lihat kepada pengintegrasian kursus PISMP semester 2 yang telah saya nyatakan pada awal pembentangan tadi iaitu di antara subjek BAMB 3033 Nahwu Bahasa Arab 2 dan PIMK 3052 Seni dalam Pendidikan di bawah big idea iaitu perpaduan. Di bawah merupakan essential question atau soalan-soalan penting yang akan diajukan kepada kami untuk melaksanakan kerja khusus bagi kedua-dua subjek tersebut.
Hasil pembelajaran kursus BAMB 3033 iaitu Nahwu Bahasa Arab 2 di bawah CLO 1 dan 4. Yang pertama, menjelaskan jenis pelengkap ayat serta penggunaannya dalam bahasa Arab, serta kami diminta untuk menulis esei menggunakan struktur ayat yang betul dan gaya bahasa Arab yang menarik secara berterusan berasaskan pelbagai sumber maklumat. Bagi subjek PIMK 3052 iaitu Seni dalam Pendidikan juga di bawah CLO 1 dan 4 iaitu menjelaskan teori pembelajaran konsep asas dan elemen seni dalam pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui rujukan sumber terkini dan mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi pendidikan Islam di sekolah rendah. Maka dengan itu terhasillah soalan kerja khusus bagi tugasan BAMB 3033 iaitu menyediakan esei berkaitan cara mengukuhkan perpaduan dalam kehidupan seharian dengan menyertakan ketiga-tiga gaya bahasa iaitu ta'ajub, istisna dan an-nida. Kemudian kami diminta untuk menandakan gaya-gaya bahasa tersebut dengan menggunakan warna-warna yang berbeza. Bagi tugasan kerja khusus PIMK 3052 pula, kami diminta untuk menghasilkan kit persembahan bagi mata pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah yang merangkumi aktiviti seni visual, pergerakan dan muzik yang bercirikan perpaduan. Kemudian kami mempersembahkan aktiviti seni tersebut dengan menggunakan kit persembahan bagi subjek pendidikan Islam sekolah rendah. Seterusnya, pembentangan akan diambil alih oleh rakan kumpulan. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Aina Mariam binti Rusli dan saya akan meneruskan pembentangan rakan saya sebentar tadi dengan berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman sepanjang pelaksanaan kerja khusus ini. Okey, sebelum memulakan sesebuah tugasan, semestinya kami akan terima dahulu soalan tugasan daripada pensyarah. Setengah pensyarah ada yang bagi semasa taklimat berlangsung dan ada pula yang bagi dahulu dalam bentuk words. Jadi semasa taklimat berlangsung dalam aplikasi Google Meet ataupun Microsoft Teams, pensyarah akan menerangkan big idea serta tugasan kerja khusus kepada pelajar. Okey, apabila menerangkan tentang idea di sini, kami akan lebih peka terhadap kehendak soalan ataupun poin yang sebenarnya diminta oleh soalan yang dikehendaki. Okey, kemudian seterusnya barulah berlaku perbincangan dengan pensyarah berkaitan dengan big idea dan soalan tugasan. Di sini kami akan bertanya tentang kefahaman kami sendiri tentang kehendak soalan. Okey, kebaikannya perbincangan ini berlaku di Google Meet adalah soalan yang ditanya oleh kami dapat dijawab oleh pensyarah kami secara terus. Okey, untuk mengukuhkan lagi pemahaman kami, akan berbincang menerusi WhatsApp dengan kaitan big idea dengan soalan-soalan yang diberi. Kami akan terus berbincang dalam grup kelas supaya dapat berkongsi pemahaman dan pendapat sendiri. Okey, kemudian barulah kami mencari bahan dan maklumat berkaitan dengan kerja khusus. Kami mencari sumber maklumat daripada pelbagai sumber iaitu dalam internet, buku, malah kami juga akan menggunakan cara pembelajaran yang diguna pakai semasa PBS berlaku. Maksudnya kami mengambil contoh daripada ustaz atau ustazah yang mengajar di sekolah tersebut. Okey, kemudian barulah kami akan merangka draft penulisan akademik dan melakar idea iaitu gambar kit. Langkah ini amat penting supaya kerja kami terlihat lebih tersusun dan kemas. Bukan itu saja, kami ada juga menghantar draft penulisan dan gambar kit untuk maklum balas oleh pensyarah tersebut. Di sini pensyarah akan mendegur apa yang perlu ditukar untuk penambahbaikan. Dan akhir sekali, semestinya kami akan melaksanakan tugas ini secara berkolaboratif bersama pensyarah dan rakan-rakan yang lain. Semasa menyiapkan tugasan khusus ini, kami saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam menyiapkan kerja khusus. Contohnya, membantu tentang pencarian sumber maklumat dan penyelesaian tajuk pembelajaran dengan big idea tersebut. Okey. Beralih kepada slide yang seterusnya iaitu ini merupakan bukti sepanjang pelaksanaan tugasan. Okey, dapat dilihat dalam gambar yang pertama merupakan soalan tugasan. Okey, apabila kami menerima soalan tugasan, kami akan meng-highlightkan dengan warna yang lebih terang dan yang berbeza supaya kami dapat membezakan big idea dan soalan-soalan yang lain. Okey,
Untuk gambar yang kedua merupakan perbincangan bersama pensyarah yang berlaku di Google Meet. Okey, kadang-kadang perbincangan akan berlaku 2 kalilah untuk memastikan kami memahami soalan yang dikehendaki. Okey, yang ketiga merupakan gambar perbincangan bersama rakan. Okey, ini merupakan screenshot yang saya telah ambil daripada WhatsApp, iaitu perbincangan grup kecil supaya memudahkan kami berkongsi pendapat kami sendiri dan berkongsi bahan-bahan yang telah diterima dan dicari. Dan yang keempat merupakan gambar rangka dan draft gambar kit supaya kita dapat lihat. Kami nak pastikan bahawa poin penting yang diminta dalam kehendak soalan itu dimasukkan dalam kerja khusus kami. Itu pentingnya kami melangkah draft dan gambar tersebut. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okay, terima kasih kepada saudari Aina. Saya Nabila binti Kamarul Zaman akan membentangkan elemen kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPBB yang terlibat dalam pelaksanaan tugasan kami. Okey, untuk model reka bentuk pembelajaran, sebagaimana kita tahu, rakan pembelajaran seperti pensyarah dan rakan-rakan merupakan individu yang menjadi pendorong kepada pembelajaran kami. Pada waktu ini, pelajar dan pensyarah akan berbincang untuk mendapatkan pemahaman bagi big idea dan tugasan soalan serta akan bertukar-tukar pendapat. Okay, pemupukan amalan pedagogi seperti strategi scaffolding di mana pensyarah akan membimbing tentang cara pelaksanaan tugasan kepada pelajar bagi mempersiapkan dan membantu kami melaksanakan tugasan kerja khusus kami. Okay, ini menjadikan saya dan juga rakan-rakan berjaya untuk mengekalkan persekitaran yang teratur dan kondusif yang menjadi pendorong kami dalam menyelesaikan tugasan bertepatan dengan kriteria yang diminta. Kami juga telah memanfaatkan penggunaan digital dalam melaksanakan tugasan kerja khusus yang telah diberikan seperti pencarian bahan di internet dan juga perbincangan melalui pelbagai media seperti Google Meet, WhatsApp dan juga Telegram. Baiklah, bagi menghasilkan tugasan kerja khusus ini juga, kami telah menggunakan model pembelajaran murid bersama penerapan kompetensi global 6C untuk mencapai hasil pembelajaran khusus yang maksimum. Sebagai contoh, kami telah membina perhubungan yang baik sesama pensyarah dan juga rakan-rakan. Perhubungan ini secara tidak langsung dapat membina kemahiran diri kami seperti kemahiran interpersonal dan juga kemahiran intrapersonal. Lebih-lebih lagi dalam kerja-kerja yang melibatkan kerja berkumpulan. Okay, tambahan pula, perhubungan yang baik ini mampu meningkatkan motivasi dalam diri saya dan juga rakan-rakan dalam meneroka pelbagai perkara baru dan pengetahuan serta idea-idea baru. Okay, kompetensi global 6 yang terlibat untuk perhubungan ialah kolaboratif iaitu kemahiran sosial seperti mana yang saya telah katakan tadi, kemahiran interpersonal dan juga kemahiran intrapersonal serta communication iaitu melalui perbincangan bersama pensyarah dan rakan-rakan melalui media-media yang di internet. Okay. Kami juga telah belajar cara belajar dalam membina matlamat pembelajaran dalam diri kami seperti kami dapat mengetahui apa yang kami belajar dan semasa proses pembelajaran itu kami juga dapat menyedari apa yang kami tahu dan apa yang kami tidak tahu. Sebab apa macam untuk tugasan tersebut kadang-kadang kita rasa kita dah tahu tapi sebenarnya banyak lagi yang kita belum tahu. Okay. Jadinya saya dan juga rakan-rakan dapat melakukan penambahbaikan dan menjadikan kami lebih bijak untuk membuat suatu keputusan. Dan perkara ini mampu menjadikan kami berdikari dalam meneroka idea dan idea sendiri dan juga belajar melalui kesilapan yang telah kami lakukan sebelum ini. Okay, secara tidak langsung, kompetensi global 6C yang terlibat iaitu critical thinking dalam menilai maklumat dan membuat hujah serta elemen kreativiti dalam melaksanakan idea dan pengetahuan baru dapat dipupuk secara terus. Dan akhir sekali, bagi model pembelajaran murid aspirasi mampu menjadikan kami mempercayai apa kemampuan diri kami. Dan semestinya setiap daripada pelajar itu mempunyai kemampuan dan juga kebolehan di dalam diri mereka. Jadi melalui tugasan kerja khusus ini secara tidak langsung dapat menggilap kemampuan dan juga kemahiran kami sebagai pelajar serta memupuk minat dan meningkatkan lagi kefahaman kami dalam pembelajaran. Elemen kompetensi global 6C yang terlibat ialah karakter iaitu sahsiah dalam pengurusan diri dan melatih diri kami untuk lebih bertanggungjawab serta berintegriti dapat dicapai dalam diri kami semasa melakukan tugasan tersebut. Untuk kerangka kerja 3E yang terlibat, yang pertama ialah extension iaitu perluasan atau perkembangan di mana pelajar dapat menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman hidup mereka.
Macam contohnya apa yang mereka pelajari di sekolah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian, dan untuk enhancement pula iaitu peningkatan melalui kepelbagaian tugasan yang telah kami terima. Jadi di sini melalui tugasan-tugasan tersebut kami mampu untuk meningkatkan ilmu dan juga pengetahuan baru. Dan akhir sekali untuk engagement iaitu keterlibatan, seperti kami telah menggunakan teknologi komunikasi, teknologi maklumat dan komunikasi melalui pencarian bahan pada internet dan juga perbincangan melalui medium-medium seperti Google Meet dan sebagainya untuk membuat rujukan. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, beralih kepada slide yang seterusnya adalah bukti produk dan pengetahuan baru yang kami dapat daripada tugasan ini. Okey, saya akan perincikan dalam subjek seni dalam pendidikan. Masa anda sudah tamat. Okey. Jadi kami perlu teruskan ataupun teruskan. Okey, teruskan. Okey, saya akan teruskan. Okey, saya akan perincikan dalam subjek seni dalam pendidikan, iaitu dalam gambar yang pertama terdapat kit pembelajaran tajuk menutup aurat. Okey, ini merupakan tajuk pendidikan Islam tahun 4, iaitu yang memperisikan adab-adab menutup aurat. Di sini saya telah mengaplikasikan dua elemen, iaitu elemen pergerakan, iaitu kotak-kotak yang boleh diputarkan dan dipadankan dengan gambar yang betul. Lagi satu elemen adalah seni visual, iaitu saya telah memilih warna yang terang dan menarik perhatian kepada pemain. Okey, beralih kepada gambar yang kedua adalah kit pembelajaran pakaian tradisional Malaysia. Kit ini telah menerapkan elemen perpaduan, iaitu mempelajari budaya orang Malaysia melalui pakaian. Kaitan dengan kit yang pertama tadi adalah murid-murid akan berbincang dengan guru-guru mereka adakah semua baju tersebut menepati syarat, iaitu menutup aurat. Dan gambar yang terakhir merupakan gambar nyanyian lagu Tutuplah Auratmu. Lagu ini saya sediakan video dengan menerapkan elemen pergerakan yang pelbagai dan kreatif. Saya juga ada sertakan lirik lagu supaya memudahkan murid untuk menghafalnya kembali dan membacanya dengan mudahlah. Okey. Beralih kepada pengetahuan yang saya dapat. Okey, yang pertama adalah penggabungan tiga elemen seni, iaitu seni visual, seni muzik, seni pergerakan serta elemen perpaduan ini boleh dan dapat disertakan dalam satu tajuk pembelajaran sahaja. Saya dapat belajarlah walaupun susah untuk menghubung-kaitkan supaya tajuk ni sesuai dengan kehendak soalan, tapi ia tetap boleh berlaku dan hasilnya pembelajaran dapat berlaku dengan menarik dan berjaya. Okey, yang kedua adalah saya belajar daripada luar kebiasaan, yang bermaksud dalam keadaan pandemik ini cara pembelajaran kami berlaku dalam keadaan yang sangat berbeza yang menyebabkan kami sudah mahir dalam menggunakan pelbagai aplikasi seperti Jamboard dan video editor dalam menyiapkan tugasan. Contohnya, sebelum pandemik ini, tugasan penulisan perlu dihantar secara hands-on, tetapi sekarang kami belajar cara menghantar tugasan dengan cara yang betul dengan hanya menggunakan Google Classroom. Okey, dan yang terakhir sekali, yang ketiga adalah menjadikan kami berfikiran lebih luas, iaitu menyebabkan saya lebih matang dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, bagaimana kita mahu mengaplikasikan perpaduan dalam tajuk kit ini. Jadi di sini saya telah berfikir dan mencari pelbagai sumber tentang perpaduan. Dapat dilihat saya tidak tertumpu kepada satu sahaja sumber rujukan, malah saya akan mencari sumber yang berautoriti dalam menyiapkan tugasan ini. Okey, saya serahkan kepada rakan saya. Okey, ini merupakan bukti produk dan pengetahuan baru yang saya dapat daripada tugasan BMB 3033, Nahu Bahasa Arab 2. Untuk tugasan ini, kami dibinta untuk membuat penulisan esei yang berunsurkan elemen perpaduan dan perlu meng-highlightkan jenis-jenis gaya bahasa mengikut warna-warna yang berbeza. Okey, jadi kita dapat lihat di situ setiap warna kuning, biru dan juga hijau. Pengetahuan baru yang saya dapat ialah saya dapat mengaplikasikan cara penggunaan gaya bahasa yang pelbagai dalam penulisan dan juga percakapan. Bukan sahaja dan saya dapat menerapkan jenis-jenis gaya bahasa tersebut bukan sahaja dalam bilik darjah, malahan di luar bilik darjah. Okay, seterusnya, saya juga dapat mengetahui penggunaan istisna, ta'ajub dan juga anidah dalam kehidupan seharian saya, seperti mana ketika membaca Al-Quran dan juga membaca buku-buku teks yang berbahasa Arab, saya dapat menentukan jenis-jenis gaya bahasa yang wujud dalam teks tersebut. Okay, terima kasih.
Okey, seterusnya kita beralih kepada kekuatan atau faedah yang diperoleh melalui pelaksanaan KPPB. Kami telah menyatakan 3 kekuatan atau faedah yang telah kami peroleh. Yang pertama dimulakan dengan memanfaatkan digital sepanjang proses melaksanakan pentaksiran kerja khusus. Seperti mana yang telah disebut oleh rakan saya, Saudari Aina tadi, dia telah menyatakan bahawa kalau sebelum pandemik kami perlu menghantarkan tugasan penulisan kerja khusus secara hands-on, tetapi pada pandemik ini kami telah diajar bagaimana menggunakan digital dengan betul bagi menghantar tugasan kerja khusus dengan hanya menggunakan Google Classroom. Yang kedua, kejelasan tentang big idea meneroka dengan lebih banyak dan mendalam untuk mendapatkan maklumat. Selepas kami memperoleh maklumat atau big idea daripada pensyarah, maka secara tidak langsung kami akan meneroka dan memahami big idea tersebut dengan lebih mendalam agar kami dapat mencapai tahap pencapaian yang optimum bagi soalan tugasan kerja kursus tersebut. Dan yang ketiga, membina hubungan interpersonal dan kolaborasi semasa melaksanakan tugasan kerja kursus ini, sama ada di antara pensyarah dengan pelajar ataupun dengan pelajar dan pelajar sendiri. Seterusnya, rakan kumpulan akan mengambil alih pembentangan. Okey, di sini kita lihat terdapat beberapa cabaran dan halangan dihadapi oleh saya dan juga rakan-rakan semasa menyelesaikan kedua-dua tugasan ini. Okey, jadi yang pertama, adanya pandemik COVID-19 yang menjadikan pergerakan kami sebagai pelajar menjadi terhad untuk keluar membeli barang-barang dan juga peralatan yang tidak terdapat dengan yang tidak berdekatan dengan tempat tinggal kami. Seterusnya, cabaran yang kedua daripada sudut komunikasi, iaitu di mana pembelajaran tidak boleh dilakukan secara bersemuka, akan tetapi secara maya sahaja dan bertepatan dengan keadaan norma baru ini. Dan ketiga, wujudnya juga kekangan di mana kami tidak boleh merujuk individu pakar secara bersemuka juga, dan kami hanya perlu berbincang secara maya. Dan akhir sekali, kami tidak dapat menguji bahan yang telah kami bina secara hands-on tu dan perlu digambar secara maya juga. Okey, beralih kepada slide yang terakhir adalah cadangan penambahbaikan. Okey, cadangan kami adalah yang pertama, kit pembelajaran dan penulisan akademik kami dapat ditukarkan kepada aplikasi digital seperti aplikasi permainan dan nota supaya dia mudah dimainkan untuk semua orang dan boleh dirujuk kembali pada bila-bila masa. Okey, yang kedua merupakan mencari dan menetap masa untuk merujuk individu yang mahir dan berkemahiran dalam suatu bidang. Contohnya, jika kami ingin berjumpa dengan pensyarah yang khususnya dalam sesuatu bidang tersebut, kami akan mencari masa yang sesuai untuk melaksanakan soal jawab dalam Google Meet ataupun Microsoft Teams. Okey, yang ketiga adalah melaksanakan lebih banyak penerokaan sumber rujukan supaya kami dapat mengakseskan bahan-bahan yang lebih berautoriti, dan akhir sekali mempelbagaikan medium komunikasi dalam menyiapkan tugasan. Bermaksud kami tidak terhadlah kepada beberapa aplikasi sahaja, contohnya menggunakan Zoom supaya dapat memuatkan lebih ramai pelajar ketika perbincangan. Okey, itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan yang pertama. Baiklah, sekarang kita mulakan sesi soal jawab ataupun sesi maklum balas selama 10 minit. Oleh itu dijemput ahli panel kita iaitu Puan Jurina untuk mengambil alih sesi maklum balas ini. Silakan Puan. Ya, selamat pagi. Boleh saya peserta yang bentang tadi bukakan gambar awak semua? Boleh? Peserta yang bertiga tadi, siapa nama dia? Sudah. Nabila, Quraitul Ain. Boleh diorang buka kamera? Sudah buka Puan. Tapi saya tak nampak. Sekejap. Saya nampak saya saja. Macam mana tu? Show meeting details. Okey, tak apa. Macam ni ya. Tahniah ya daripada PISMP Pengajian Islam ya. Ni semester 2 betul tak Nabila, Aina, Quraitul Ain? Betul Puan. Betul Puan. Okey, tahniah ya. Sudah berjaya membentang. Cuma sedikit saya nak betulkan ya. Apakah big idea kamu? Perpaduan. Okey.
bila kamu kata perpaduan, kamu gabungkan dua subjek kan? BAM 3033, PMK 3052. Betul? Okey, CLO yang terlibat tadi saya nampak CLO 3052, CLO 1 dan 4. Betul tak? Betul. Betul Puan. Betul. Untuk 3033 yang sama juga, betul tak? Betul. Dua-dua CLO 1 dan 4. Okey, kalau saya tak silap 3052 PMK 3052 CLO 1 ialah penulisan kritis, betul tak? Ketika review kan? 3052. Cuba tengok CLO kamu. Ada tak kat depan tu? Tak saja saya tak nampak. Saya tengok secara pintas tapi saya nak tak tahu. CLO 1 Oh, PMK 3052 mempersembah aktiviti presentation ya. CLO 52. Membuat Membuat kit persembahan untuk subjek pendidikan Islam. Okey, CLO 1 cuba baca balik dalam RMK sebab saya rasa ini dah tersilap masuk dah ni. CLO 1 untuk seni dalam pendidikan. Kejap ya Puan. Tak apa. Saya. Okay. Menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas dan elemen seni dalam pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui rujukan sumber terkini. Okey, itu CL 1 kan? CL 4 dia mempersembah, betul kan? Betul. Okey, kita tengok balik kepada tugasan kerja khusus ya. Menghasilkan kit persembahan bagi mata pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah ini ialah kalau saya tak silap untuk CLO 3052 ni penghasilan produce produk, betul tak? Dalam CLO sini CLO 2 rasanya penghasilan produk. Jadi bila kamu dua subjek ini digabung, diinterdisciplinary kan, dengan dia punya big idea-nya ialah perpaduan. Perpaduan tu di mana? Sebab dia terlalu umum ya, big idea yang diberi tu terlalu umum. Sepatutnya perpaduan dari segi, ni contoh ya, saya elaborate. Okey, perpaduan dari segi pengguna kreativiti di dalam ataupun perpaduan dalam penggunaan perpaduan dan kreativiti dalam penggunaan bahasa. Itu sebenarnya baru kita nampak. Ini perpaduan terlalu umum ya, big idea terlalu umum. Boleh baiki lagi ya. Okey. Mungkin pensyarah yang ada untuk subjek ni ada sama ada bersama kan. Tolong ambil ni lah kita penambahbaikan. Saya faham sebab ini permulaan, itulah kami bukan mencari salah, kita nak betulkan yang mana boleh ya. Okey. Bila daripada CLO 1 3033, okey, you ambil CLO 1 ni menjelaskan jenis pelengkap ayat serta penggunaan dalam bidang bahasa Arab. Okey, bila datang dekat task, menyediakan isi esei mengenai mengukur perpaduan dalam kehidupan seharian dengan menyertakan ketiga-tiga gaya bahasa tajuk. Ini menghasilkan kit dengan mata pelajaran, mempersembahkan aktiviti seni pendidikan dalam mata pelajaran Islam ni. Di mana kamu gabungkan? Saya nak tanya pada pelajar. Kamu buat assignment ni asing, betul? Siapa-siapa pun boleh jawab. Betul Puan. Kita buat satu assignment tu asing, satu assignment tu asing.
Okey, di mana kamu ada interdisciplinary-nya di sini. Okey. Di sinilah saya nak betulkan ya. Bila kita dalam PMK 305 ni menghasilkan kit persembahan bagi mata pelajaran, ini ialah task kedua ya. Persediaan bahan kalau tak silap saya untuk PMK 3052 task pertama ialah penulisan kritis kan? Betul tak? Betul Puan. Yang kedua ialah penyediaan bahan. Inilah awak menghasilkan, betul tak? Betul. Yang ketiga ialah membuat persembahan. Betul. Betul. Yang keempat, kamu buat reflektif. Laporan Okey. reflektif. Reflektif. Berdasarkan elemen yang ada di 2 dan 3, betul? Maksudnya yang daripada persediaan bahan sampailah awak buat presentation, lepas tu kamu buat reflektif, betul kan? Laporan reflektif tugasan 2. Okey, reflektif. Okey, sekarang ni saya tak nampak dia punya internya di mana. Tak apa, nanti kita betulkan balik. Bila menyediakan esei, sebab perpaduan, tang mana nak masuknya perpaduan tu? Sebab tu lalu umum dan dia tak ada kaitan. Dia terlalu umum. It's a one statement. So bendanya terlalu luas. Contoh, kalau menghasilkan kit persembahan, okey, menggunakan elemen Islam sekolah rendah yang merangkumi aktiviti, okey, ni ialah 3 elemen dalam senilan pendidikan. Betul. Menyediakan esei berkaitan cara, sepatutnya penyediaan esei berkaitan cara mengukur paduan, kita boleh masukkan dalam task penulisan kritis untuk PMK 3052. Jadi di sinilah interdisciplinary-nya berlaku. Makna dia kamu menulis penulisan kritis menggunakan elemen seni dalam pendidikan dan juga kamu melibatkan pengukuhan perpaduan dalam kehidupan seharian dengan menyertakan 3 gaya ini. Di situ nampaknya ada gabungan jalinnya ataupun interdisciplinary. Okey, ini ialah sekarang ni saya nampak memang ada interdisciplinary pada subjek, pada course, tapi interdisciplinary dalam penyediaan tu saya tak jelas. Okey? Okey, tak apa. Satu lagi soalan saya nak tanya. Okey, kita balik kepada tadi elemen 6C. Okey? Apa yang kamu faham dengan elemen 6C tu? Apa yang saya faham tentang elemen 6C ni, penggabungan ke elemen-elemen yang boleh diterapkan ataupun yang kami dapat melalui tugas yang telah kami lakukan. Okey. Macam ni, sebenarnya Global 6C ni sepanjang proses, bukan sahaja bila kamu dapat assignment. Kompetensi Global 6C ni sepanjang interaksi kamu selama 13 minggu ataupun 14 minggu. Contoh, kalau dalam dua-dua paper task yang diberi tu, contohnya saya balik kepada senilan pendidikan lah. Kamu perlu menyediakan penulisan kritis, critical review, betul tak? Betul tak? Betul-betul. Hello? Betul-betul. Betul. So di sinilah critical thinking kamu dah bermula. Makna dia dari mula bila mula proses PMP dengan pensyarah, dengan kamu, kompetensi Global 6C ni sudah berlaku. Okey? Makna dia kamu kena fikir. Bila kamu cakap tadi pelajar dapat tadi kata dengan saya, cikgu-cikgu dapat bila dapat tugasan, betul kan? Tapi sebenarnya dari mula. Okey, masa kamu kata pembelajaran model reka bentuk pelajaran, tadi ada saya terdengar dan saya ada catat ya, kamu mendapat maklumat daripada
pensyarah melalui kerja khusus. Sebelum tu pensyarah dah bagi konten kan. Kita panggil apa dia? RMK yang untuk pelajar tu yang kita tunjukkan melalui minggu minggu itu pelajar di mana kita, itu ialah antaranya pedagogi practices ya. Di situ selain pada pedagogi practices yang didapati daripada pensyarah, kamu juga perlu Google, kamu juga mencari bahan sendiri. Elemen kapasiti pedagogi ini bukan pelajaran bermakna bukan sahaja daripada pensyarah. Dia juga boleh kita dapat dari sumber luar ya. Contoh pensyarah mungkin bagi nota, pensyarah mungkin bagi bahan, tapi kamu sendiri meneroka. Maknanya dia kamu mendapat bahan daripada daripada pensyarah. Dari situlah kamu meneroka yang lebih jauh. Okey, dan persekitaran ni pembelajaran persekitaran ialah pembelajaran yang kamu belajar sekarang ni kita mendapat dalam bentuk digital. Manfaatan digital saya dengar tadi macam-macam ya kamu buat, ada panggil Microsoft Teams, WhatsApp, itu antaranya. Tapi dalam pembelajaran bermakna kapasiti ni, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni, apa yang lagi yang kamu hasilkan? Apa yang kamu dapat lagi? Okey, kita balik kepada model pembelajaran murid. Okey, perhubungan, membina kemahiran, memberi motivasi. Okey, ini yang kamu belajar. Model pembelajaran murid ialah satu student learning. Bagaimana kamu belajar, cara kamu belajar adakah berbeza semasa dahulu, ataupun bagaimana kamu mendapat maklumat yang di luar kotak. Maknanya dia bukan saja daripada pihak pensyarah, tapi kamu sendiri. Maknanya model pembelajaran terlalu luas sekarang. Pensyarah dan pelajar boleh bekerjasama. Contoh ya, macam kita memberi peluang, kamu boleh bagi pendapat ya, cara belajar ni melakukan penambahbaikan bukan sahaja daripada pihak pensyarah. Sebenarnya dalam KPPB ni kita menggalakkan pelajar berinteraksi bersama. Contoh, saya tak nampak tadi learning partnership ya, rakan pembelajaran. Okey, rakan pembelajaran ialah learning partnership. Tadi saya nampak, saya dengar ada yang berkata kita ada rakan pembelajaran antara kawan, kita ada rakan pembelajaran pensyarah. Ada tak kamu terfikir ataupun mungkin kamu tak masukkan dalam ni, kamu menjemput orang luar untuk membuat sharing session? Ada tak? Ada terfikir tapi tidak cakap. Okey, alhamdulillah, tak apa. Kita masih banyak lagi peluang. Kamu baru semester 2 kan? Nanti nak semester 3, boleh cadang dengan pensyarah subjek yang mana kamu rasa kamu kenal pakar tu. Boleh tak kita menjemput, kita adakan sesi Google Meet ke ataupun Microsoft Teams ni ke meeting, kita jemput. Di sinilah rakan pembelajaran dan proses menjemput itu, proses menjemput expertise ke ataupun rakan pembelajaran yang lain ialah pelajar yang memula. Mungkin pensyarah akan jadi activator. Pensyarah bagi link ataupun bagi nombor telefon ataupun kamu pun dapat. Jadi kita berhubung. Pensyarah menggalakkan kamu berhubung. Kamu yang akan ada di sini akan berkembang lagi kompetensi 6C ni. Sebab kamu yang kena ada collaboration, kamu yang kena mula macam mana kamu nak approach orang yang kamu tak biasa, bagaimana soalannya, bagaimana kreativitinya kamu nak ada, dari segi apa kamu nak panggil dia. Di sinilah kompetensi 6C. Itu yang peringkat yang kami KPPB nak nampak ya. Okey, kerangka 6C ni ada 6 tu, citizenship. Citizenship tu ialah jati diri, tapi bagaimana kamu nak bawakan IPG campus Tun Abdul Razak ni di luar, bukan saja dalam kampus. Contohnya bila kamu ada networking, mungkin kamu boleh ada networking bersama dengan orang yang luar negeri. Tambah-tambah ni pengajar Islam, mungkin pensyarah kamu ada networking dengan orang luar. Dalam Malaysia pun tak contoh, mungkin ada orang-orang yang mahir bahagian-bahagian itu. Di sinilah kita akan bawakan IPG kita luar daripada
kumpul-kumpul di kampus, kita bawa keluar ke peringkat nasional dan kita bawa ke peringkat internasional. InsyaAllah ini boleh lakukan ya, sebab beberapa kampus dah sampai ke tahap itu. Tak apa, ini percubaan dalam proses pembelajaran, tidak ada salah. Kita akan menambah baikkan, okey? Kerangka 3E, extension. Bila kamu ada learning partnership di luar daripada kampus, di sini akan jadi extension dia lagi luas lah. Hubungkan pembelajaran. Kita tak nak ada pembelajaran di sekolah ni terlalu, sebab kita pun di sekolah tu bukan tak bagus, cikgu ya bagus, tapi kita nak di luar. Extension kamu lagi berkembang. Okey? Enhancement ni, peningkatan, makna dia bukan saja tugas yang diberi dalam ikut task, tetapi dia dah melibat. Contohnya ya, IPG saya budak daripada proses yang sama. Contohnya pada 30 hari bulan mereka ada networking virtual conference online. Di situ kita bawakan citizenship, kita bawakan pelajar kita luar daripada kampus. Dari sinilah mereka bermula. Okey? Penglibatan ni of course sekarang keterlibatan kita memang digital leverage digital ni berlaku secara berluasan ya. Kita memang bersemuka secara maya. Okey. Itulah sebenarnya kita nak bagi nampak kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni sangat luas. Okey. Sebab tadi saya nampak semua dalam bilik darjah. Itu yang kita penambahbaikkan. Okey, boleh tanya kat saya kalau tak nak tanya. Saya insya-Allah saya cuba menjawab. Boleh? Siapa nak tanya yang 3 kalau rasa nak bertanya? Sebab ini KPPB ni kamu akan bawa untuk semester depan, kamu akan guna lagi. Elemen ni akan berterusan. Sebenarnya elemen kapasiti pedagogi ni berlaku sepanjang proses PMP dalam 13, 14 ataupun 15 minggu. Okey? Ada soalan nak tanya saya sebelum saya kita pergi kepada pembentang kedua? Okey, saya nak tanya sebenarnya untuk big idea perpaduan tu perlu dimasukkan ke dalam kit pembelajaran ataupun tugasan ke, ataupun perpaduan dalam melaksanakan kerja khusus ni pun? Kami confused itu. Tajuk perpaduan tu terlalu umum. Tapi bila menggunakan EQ tu ialah trigger kamu pembinaan. Big idea tu ialah sebagai pemangkin ya. Bila kamu tengok kepada big idea, okey, the big idea perpaduan, kamu nak gabungkan dua subjek ni, terus dapat perpaduan. Terlalu umum. Nak berpaduan di mana? Dari segi apa? Seni ke perpaduan dari bahasa Arab? Contohnya kalau ni saya secara lalu ya, perpaduan perkembangan perpaduan dari segi kreativiti menggunakan bahasa Arab. Contohnya dia baru nampak spesifiknya. Jadi dari segi big idea ni membantu kamu berfikir. Bila kamu membina kids performance kids tu, kamu dah nampak ke mana kamu nak pergi. Sekarang ni apa yang saya nampak TS 3052 lain, PMP 3033 dah jadi 2. Jadi penyediaan bahan dah jadi 2 lah. Di sini pun kamu buat, di sini pun kamu buat. Dia tak match, dia tak masuk. Cuma atas tiket you ada interdisciplinary. Sepatutnya dalam PMP ni cadangan saya lah, mungkin boleh ditambah baikkan. Dalam PMK 352 ni ialah presentation ya. Jadi dalam presentation tu kamu boleh menggunakan performance kits yang kamu sedia yang ada 3 elements itu, dan juga menggunakan nahu bahasa Arab. Itu bahasa Arab kan saya tak mahir lah dia punya point-point dia. Di situ bila kamu presentation kamu dah melibatkan 2 subjek. Jadi pensyarah pada 3052 dia akan tengok dari segi pembinaan performance kits. Tapi untuk pensyarah 3033 dia melihat kepada nahu bahasa Arab yang digunakan pakai dalam performance kits.
Okey, di situlah. Jadi bila kamu keuntungannya bila kita ada interdisciplinary ini, bila kita gabungkan tugasan, di situ kita akan nampak ya pelajar menyediakan satu tugasan, contohnya persembahan tapi melibatkan dua subjek. Jadi pensyarah dia akan menilai dua pensyarah ni akan menilai satu persembahan tapi melihat pada skop rubrik yang disedia ikut subjek masing-masing. Sekarang ni saya rasa dua kumpulan ni menyediakan ini asing, betul tak? Jadi di situ dia cuma nampak pada gabungan, saya nampak secara kasar ini sajalah. Tapi dia punya interdisciplinary tu proses tu tak ada. Jadi sebenarnya bila nak buat ni ada mungkin pensyarah ada ya untuk subjek bahasa Arab ni dengan seni tu ambil perhatian lah ya, kita bina. Tak apa nanti kalau yang mana tak faham, kami task force teks kita orang, kita tengok waktu bila free, pensyarah-pensyarah boleh sama ada saya, Cik Zul, Dr. Hadi, we are on standby mode sebenarnya ya. Memang line kami agak line memang hotline, tapi kalau betul-betul nak boleh panggil antara kami Dr. Tini, Dr. Puan Nohayati untuk kita adakan balik merungkai tu, sebab dah sini dah ada tidak match. Memang ada dua di interdisciplinary tapi pembinaan dia berbeza, dah asing dah ni. Okey, dengan pembinaan idea ni. Okey, tak apa, ini adalah percubaan kita dah cuba. Saya tak kasih tak betul. Tak apa, kita akan cuba, kita penambah baikkan masa akan datang. Okey? Sekian daripada saya. Okey, untuk next, okey? Terima kasih banyak. Tanya, dah cuba. Terima kasih Puan. Okey, you have done well. Prepared well. Cuma mungkin kepahaman ya. InsyaAllah kita akan cuba tambah baik lagi. Okey? Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih kumpulan pertama dan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Jurina. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perkongsian yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Asfar Rizal bin Ham Asmawi dan saudari Aselia Syera Anak Duat dari PSMP BI 2620. PSMP BI 2620. Dipersilakan. Thank you to the MC for inviting us. Before we start, I would like to notify everyone that our presentation will be done in English. Therefore, Assalamualaikum and a very good morning to the attendees in this Microsoft Teams. My group, which consists of me, Muhammad Asfar Rizal bin Ham Asmawi, and my partner, Aselia Syera Anak Duat, will be doing our MPDL virtual showcase. So this is the content of our presentation. There are 9 parts in this presentation. The first part is the interdisciplinary courses. The second part is the course learning outcome or CLO. The third part is the big idea or TBI. The fourth part is the essential questions. The fifth part is the experiences through models. The sixth part is the product or new knowledge. The seventh part is the benefits of strength. And the last 2 parts are obstacles or problems and solutions. So for the first part is interdisciplinary courses. There are 2 courses. So the first one is the SLB 3052 Arts in Education or AIE. In this subject, it emphasizes on 3 components, namely visual arts, music, and movements that help to enhance our senses towards perception, appreciation, aesthetic awareness, creative and imaginative thinking through enjoyable and suitable activities. And for the second subject is TSLB 3223, Children's Literature, that provides us with the content knowledge of children's literature so that we are able to experience, appreciate, and respond to children's literary texts
such as folk tales, shape poems, and local stories. Move on to the second part, that is course learning outcomes or CLO. In TSLB 3052 Arts in Education, there are 4 CLOs. The first one is explain learning theories, basic concepts and elements of arts in education in the teaching and learning process with reference to the current resources, followed by apply elements of arts in education in exploring activities, acquiring experiences, and expression related to sensory of primary school students. The third one is evaluate visual art activities, music, and movements in English language learning in a written form. And the last one is present arts in education activities using the performance kit for teaching and learning of English language in a primary schools. Meanwhile, for TSLB 3223 Children's Literature, there are 5 CLO. The first one is examine different texts and elements of children's literature for young learners. The second is respond critically in writing to different literary texts for children. The third part is present a storytelling performance incorporating appropriate craft of storytelling in pairs. The fourth CLO is write a reflection on the storytelling performance. And lastly is relate children's literature to personal experiences, issues, challenges, and current trends. Now this is the focus for the 2 subject, where for arts in education, the CLO chosen is the present arts in education activities using the performance kit for teaching and learning of English language in the primary school. This is the 4th CLO. Meanwhile, for children's literature, it is the present a storytelling performance incorporating appropriate craft of storytelling in pairs. This is the 3rd CLO. Next is the third part of our presentation, that is the big idea or TBI, that is unity. In the fourth part of our presentation is the essential questions for the 2 subjects. For TSLB 3052, the essential question is, how can Malaysians' unity be displayed through the production of AIE performance kit? And for TSLB 3223, the essential question is, how does a pair work or group storytelling performance based on a story adapted from children's literature able to portray unity among living things? And then we go to the 5th part, which is the experiences through models when we are trying to complete the 2 assignments. The first model is students' learning model, where there are 3 important elements in this model. The first is relationship, where this is include the relationship between our lecturers, the peers, our parents, and even organizations. The second element is aspiration, where this is the motivation that comes from lecturers, interests and needs, or influences. And then the last element is learning to learn, which is our responsibility as a student to learn and improve through metacognition, feedback, and agency. The next one is the 6 C's, which are critical thinking, collaboration, communication, creativity, citizenship, and followed by character. Now we move to the product and new knowledge. For my part, TSLB 3052 Arts in Education, the product is a performance kit called Alamat, or the full name is All Around Malaysia Math, which inculcates unity. There are 4 knowledge gained throughout making this performance kit, which are: first, integrate the elements of music, movements, and visual arts. The second one is improving resource management or do-it-yourself skills, followed by enhancing reading and referencing skills, and last one is making innovation through creativity.
Meanwhile, for children's literature, the product is a storytelling video that incorporates Unity, where the story is a Humpty Dumpty story that portrays unity among living things. I gained several new knowledge from the making of this product, where I gained digital literacy, cinematography, production skill through the usage of 3 different apps such as KineMaster, InShot, and VSDC. And I gained acting skills, voice projection, paralinguistic skills, and even creativity. Then we go to the part 7, which is the benefits or strength throughout this process. The first one is we are able to assess our capability as a teacher for our future student. The second is we equip ourselves with VUCA, which is V, volatility, U is for uncertainty, C is for complexity, and A for ambiguity, which are the leadership skills. And then we prepare ourselves with the necessary and appropriate skills to be an excellent teacher and building a group of competent students. We gain awareness towards the importance of the 6C and the students' learning model as well for our students, which helps us to have a wider access towards reaching the goals wanted in the PPPM or Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia 2013 to 2025. And lastly, we challenge ourselves to be out of our comfort zone by engaging ourselves in new skills and also communicating with our lecturers for guidance. Now on the 8th part of our presentation is the obstacles or problems that we face throughout our progress or process in making the new knowledge or product. The first one is communication barrier or lack of language vocabulary. This can cause miscommunication among us with our course mates and also us with our lecturer. The second one is vagueness towards the assignment. This can impact to procrastination and not fulfilling the grading rubrics, followed by ineffective time management, which can lead to lower quality and even postpone task submission. And the last obstacle or problem is less ICT familiarization, which also can lead to low work quality. For the obstacles or the problems mentioned in the previous one, there are solutions that we came out with and applied to overcome them, which are referencing and guidance, make drafts and ask for feedback from our lecturers, make a list, and also use aids or give examples to portray or to explain better about our ideas, questions, and thoughts to our lecturers. Carry on. All right, carry on. thank you. All right, thank you. This is an example of referencing and guidance on how to use KineMaster, VSDC, and etc. This is an example of feedback via WhatsApp, where we ask questions to our lecturer and we gain useful feedbacks. And lastly, this is an example of make a list through schedule, where we order the assignments by its priority. That is all for our presentation. Thank you and sorry for delay of technical slight issue. Okay, good morning. Okay, to two of you, Asilia, right? And Muhammad Asfar, isn't it? Okay, congratulations for your presentation. I just want to ask you, the big idea just now you say unity. In what sense actually unity? It's a very, what I can say is a very one statement, because when I look at your CLO, you have two subject, right? 303223, 3052.
children literatures and arts education. Okay, back to your big idea. Okay. The big idea you can be in ini, and this is I mean for the lecturer also, the one who are teaching. I mean to all. Just now also for the first presentation also I can see that only one word for your big idea. Okay, for this one, so unity in what sense is to you know, you cannot go for unity can be in any form, but why not you bring this a big idea to the two subjects which are related to each other, no? Okay. For example, yes, I can see that your task one and your CLO for both during the presentation. Okay, one more thing I want to ask for the two students. Do you present your assignment for both subject differently? Yes, madam, definitely. Okay, so you prepared this one, one, and you prepared this one, right? Yes, madam. Okay. Okay, what did you put inside here during the presentation? Is it for both subjects? I just want to know, okay, during the presentation, for the TSB presentation, what is the point you present? Is it only regarding the three elements, the arts, music, and movement only? Or this one only the storytelling? For the storytelling part, we chose a story that we want, which is given the freedom from our lecturer to choose any story, and then we are given the chance to modify the story to make use of the big idea unity to implement the unity in our story, so we can change the plot of our story for the storytelling performance. Okay, how about the 3052? Hello, madam. So for my part, AIE, the alamat actually is a math that consists of questions at the back of it. Actually, the horizontal line of the math, it has its own questions. So that questions are implemented into the social problems that happen in Malaysia, and that can be asked to the students of primary school students so that they will be much more aware of what's happening around Malaysia. And the integration of musics and movements are actually happening expected to be happening in a physical class. So that part will be a long explanation for me to explain how. Yes, madam. Okay, actually for the interdisciplinary, not just put two subject there, you know. Supposedly during this presentation, you prepared the performance kits, right? Okay, the TSLB is actually you prepared the performance kit. This one is the storytelling. You can use the performance kits and present for the storytelling. That's the interdisciplinary that we want to see. You know, in one assignment presentation, it can be embedded for two subjects. For example, during the you present for this part using the performance kits, and the performance kit you relate with the storytelling. So it's not a burden. You have to do two tasks differently, right? You have to prepare this also. You have to have the prop, isn't it? Madam, for my part, actually for the arts and education one, I did a different performance kit, which is a sort of like a cartoon stick. So at the same time, when I was doing the storytelling performance, I used that same performance kit too. Yes. So yeah. So you are very lucky in the way you prepare the performance kit which are related to your task in TSLB 3223, isn't it? Betul tak? Yes, yes. So how you feel when you make one performance kit and you can use for another subject for this one? Because this subject been interdisciplinary. So
how you feel, the feeling that you got the performance kits that you did in your 3052, and that performance kits can use also in 3223. My How the feeling, feeling? well, the main feeling is that I feel very the it's very easy for me to use to not I don't want to use the word recycle, but to bring another product from other subject into my into other subject as well. So the feeling is like, oh, this is very easy to do because I have done the craft in other subjects. So let me just use that craft. That's the thing that we want to see. The interdisciplinary is happen there. Because these two subjects being interdisciplinary. So you have to prepare one presentation, but it's relate into both subjects. The performance kits, of course, you have to prepare and you come back to use the performance kits that you have prepared to the storytelling. So the lecturers in charge, they will assess you based on their own rubrics. For the TSOB, maybe they will look on their the product. But this one, look on the storytelling performance. We have out the rubric. Okay, one thing. Okay, back to your big idea again. The unity. I didn't see. The unity is very wide, no? One words. In what unity that you want to come in for this subject, for both? This one creativity, right? This one also creativity. Okay, maybe the idea boleh we can menambah baikkan lah untuk BID. BID is not one word, it can be a sentence, okay, one statement that can relate to both. Okay, coming back to your just now the 6C. To your slide. Okay. That's my slide. All right. Okay. Okay. The 6C. Okay. What do you understand by the 6C just now? I want to hear from your own understanding. In my opinion, the 6C, I really experienced how to be more out of the box to make my own performance kit that are also not boring. At the same time, I can attract students to be interested in my performance kit. For collaboration, the collaboration before I make my performance kit, I have a PPS with parents in my primary school, chosen primary school, last March. So I interviewed a mother. She shared me a story about her children. Although her children is 7 years old, 9 years old, they understand the problem of surrounding them. They look too young, but they actually can understand her explanation about living in the adult's world, how tough it is, and that creates an inspiration to me to within that collaboration that creates an inspiration for me to come out with ideas, the questions that are suitable implemented in my performance kit. Okay, good. Asilia, actually the 6C is not only for one between you. Yeah, you can go and ask, that you collaborate the communication, but the process of 6C actually hold out for one semester when you start to do the critical review for your task 1 for 3052, right? You have to think, you have to find the journal or articles, right? And then you have to critically, right? Okay, this is coming in already. Okay, that means the 6C is not only during you prepare your assignment, but all the way. For example, with the lecturers also, you sometimes you ask, you collaborate. You need the information. You come out, ask and Google. You go and ask your this one just now. You say you get the information from outsiders. Okay, come back to design learning model now. Does my slide show there, madam? Okay, start. Okay.
student learning model, there are three elements inside here. Relationship, they include lecturers, peers, parents, even organization. Okay, I just want to ask you what type of organization that you have deal with. Okay. For this relationship, it talks about my part, storytelling, where there was one event. One time we had a event with Sign Derby, which is the KSLP storytelling full of the world. The name of the event, where in that event they told us a story. Then they have like a Q&A session, and at the same time, some of us, my classmate and I, we take the opportunity to ask question, like, does it hard to was it hard to come up with a good plot story? Was it hard to prepare the craft? What items do you need? What was the production session like? And all of that question. Yeah. Okay, good. That's from student learning model, then you can come to learning partnership. You see, you get connected with outsiders which are related to our subject matter expert. Did you see not? Actually, you have. Yes, madam. Maybe you didn't put. This is the one that we want in our KPPB model. Okay, you go beyond that. You got the knowledge from us as a lecturers, but from that you go very far. But maybe for your coming soon for next semester, maybe you can think somebody you deal with. You invite them as a sharing partner, as I told the earlier group also. But this time, you are the one who invited, you are the one who do everything from invitation, from contacted the speakers or the experts to come in. This is the one we want you to explore more. Not only we as a lecturer. Okay, usually I don't know about Tun Abdul Razak, but any colleges, even though mine in the first round, usually we invite these speakers coming in, to share the information or knowledge. But after KPPB, they did the student itself. We just give, we has to activate them. Okay, we give the link, so they contact, they make appointment, they arrange everything until they can come up to the international virtual conference. They are the one who create everything. That's the thing that we want to see. Oh, the seats is coming in, the global competency is coming in ready, the digital leveraging is coming in ready. That's time. Okay, inshallah, I think you can be upgrade some more for next semester. You have the chances now. You have presented here. That means you got an idea what is actually the the elements of KPPB. It's not only in the classroom, it's out of the box. As just now Muhammad Asfar say, I combine the performance kits in my assignment. That's interdisciplinary already coming in. Actually, while you doing the interdisciplinary, okay, I think the lecturer also here, this is actually the privilege. We try to come up with the idea, we try to come up with EQ to both or three subjects, and then we take the turning point from the CLO, which assignment actually can come up with one question that our students can be used in their presentation. Okay. Okay, thank you for my sharing. Okay, Thank you, madam. Thank you, congratulations madam. for both you and the lecturers in charge also. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan yang kedua dan terima kasih juga kepada Puan Zurina. Baiklah, selesai sudah perkongsian yang kedua, beralih kepada perkongsian yang ketiga. Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan Saudari Siti Saira binti Abdullah dari PISMP BM 56.0 dan Saudari Elis Anak Rayon dari PISMP BM 16.0 untuk memulakan perkongsian mereka. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilahkan. Baik, terima kasih moderator.
Jadi, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Jurina dan juga pelajar yang membentang serta semua hadirin dan hadirat yang sama-sama hadir bagi menyaksikan showcase Maya KPPB pada pagi ini. Jadi saya Elis Anak Rayon dan rakan saya Siti Saira binti Abdullah akan membentang pada pagi ini bagi mewakili Jabatan Pengajian Bahasa Melayu. Slide seterusnya. Bagi kursus meja Bahasa Melayu, subjek yang dipilih untuk dilaksanakan secara interdisciplinary ialah subjek BMMB 3033 Kesusastraan Melayu dan juga subjek BMMB 3043 Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Seterusnya. Ini merupakan hasil pembelajaran kursus atau CLO untuk kedua-dua kursus yang mana CLO kami fokuskan bagi kursus BMMB 3033 ialah merumuskan pemikiran dalam puisi dan prosa tradisional dan moden secara pembentangan berkumpulan dan juga bagi BMMB 3043 mengintegrasikan elemen pengisian kurikulum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia berdasarkan di SKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah menggunakan kemahiran teknologi maklumat juga dalam pembentangan kumpulan. Slide seterusnya. Jadi tugasan kerja kursus BMMB 3033 meminta pelajar untuk memperincikan pemikiran dalam kedua-dua prosa tradisional dan prosa moden, manakala bagi tugasan BMMB 3043 meminta pelajar untuk merancang suatu aktiviti PDP, seterusnya menghasilkan bahan bantu mengajar iaitu BBM secara berkumpulan. Jadi kedua-dua subjek ini fokus kepada perpaduan sebagai the big idea berdasarkan beberapa essential question iaitu sejauh manakah kepentingan pemikiran dalam puisi dan prosa tradisional dan moden dalam pemupukan kesedaran terhadap nilai perpaduan dalam kalangan pelajar dan juga bagaimanakah idea utama perpaduan dapat dikaitkan dengan pengintegrasian elemen pengisian kurikulum dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Seterusnya. Jadi pengalaman melaksanakan KPPB dalam menyempurnakan tugasan kerja kursus ini berasaskan 5 model iaitu model pembelajaran murid, model reka bentuk, kompetensi global 6C, kerangka kerja 3E dan juga model 3R. Jadi kelima-lima model ini akan kami perincikan dengan lebih mendalam dalam slide-slide yang seterusnya. Seterusnya, melihat kepada model yang pertama iaitu model pembelajaran murid, perhubungan. Pensyarah memberi taklimat tugasan kerja kursus melalui Google Meet. Juga pensyarah menjawab soalan murid dari semasa ke semasa. Jadi untuk perhubungan, rakan sebaya pula berbincang serta bertukar-tukar idea untuk mencungkil kehendak soalan, seterusnya mendapatkan jawapan yang tepat. Untuk belajar cara belajar, pelajar akan melakukan penilaian secara kritis, menyedari perkara baru dari e-journal, e-proceeding, meneliti maklum balas rakan dan pensyarah, bagi menghasilkan BBM serta mengambil keputusan sendiri untuk menghasilkan BBM yang sesuai. Untuk aspirasi, pelajar pula akan berminat mendalami konsep pemikiran serta merancang tugasan secara terperinci selaras dengan kehendak soalan. Slide seterusnya. Baik, kita melihat kepada model reka bentuk pembelajaran. Di sini rakan bertindak sebagai ketua untuk membahagikan tugasan dalam kumpulan, juga bekerjasama serta menyumbang idea bagi mencipta BBM yang sesuai. Bagi persekitaran, iklim pembelajaran antara ahli kumpulan dibentuk dalam perbincangan secara maya, meningkatkan kemahiran sosial serta menggunakan pelbagai strategi yang melibatkan semua ahli kumpulan untuk menghasilkan produk kerja kursus. Kemudahan digital seperti Google Meet, Google Classroom dan juga WhatsApp dimanfaatkan untuk berhubung dengan pensyarah dan ahli kumpulan untuk mendapatkan maklumat yang lebih. Slide seterusnya. Kita melihat beralih kepada
kompetensi global 6C. Jadi yang pertama, critical thinking, ini merangkumi pemilihan bahan, merumuskan pemikiran serta merancang aktiviti PDP yang berkaitan dengan the big idea perpaduan tadi. Jadi kreatif pula apabila menyampaikan perincian pembentangan pemikiran dan menghuraikan kesesuaian BBM dalam kumpulan oleh para murid, para pelajar. Kemudian saling bergantung dalam menghasilkan aktiviti PDP dan memperincikan pemikiran. Untuk komunikasi yang koheren, memanfaatkan kemudahan digital dan menyampaikan idea dengan jelas bagi kedua-dua subjek. Untuk kreator pula, pelajar akan belajar untuk menguruskan masa dengan baik supaya dapat menghantar tugasan tepat pada masanya dan tidak lupa citizenship bagi memupuk semangat patriotisme melalui pemikiran serta perancangan aktiviti PDP di samping mengeratkan perpaduan antara satu sama lain. Untuk slide yang seterusnya, saya mempersilakan rakan pembentang saudari Saira untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih rakan pembentang. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan bagi model KPPB yang keempat iaitu kerangka kerja 3E. Yang pertama adalah engagement bermaksud penglibatan. Yang pertama di mana fitur to-do dalam Google Classroom telah memudahkan pelajar untuk fokus mengantar tugasan tepat pada masanya. Yang kedua, pelajar juga menjadi lebih aktif dalam pemilihan karya yang sesuai dengan the big idea yang diterapkan iaitu perpaduan. Dan yang ketiga adalah pelajar lantang menyuarakan idea bernas dalam perancangan aktiviti, seterusnya menghasilkan BBM yang bertepatan dengan the big idea dan standard kurikulum berdasarkan DSKP yang telah dipilih. Beralih kepada E yang kedua iaitu enhancement, iaitu penyuburan, di mana e-journal, e-proceeding dan e-book menjadi satu bentuk scaffolding kepada pelajar untuk memahami konsep pemikiran yang juga membuka peluang kepada pelajar untuk memahami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh cara tradisional seperti chalk and talk. Yang kedua adalah DSKP dalam bentuk digital menjadi satu rujukan utama kepada pelajar sebagai panduan untuk merangka aktiviti PDP yang seterusnya menghasilkan BBM yang menepati big idea iaitu perpaduan. Dan yang terakhir adalah extension. Dari segi perluasan pula, pelajar dapat menghubungkan pengalaman pembelajaran dengan kehidupan sebenar berdasarkan the big idea iaitu perpaduan, dan kedua, pelajar juga dapat memanfaatkan aspek perpaduan yang diperoleh dalam kerja kursus dengan masyarakat sekeliling. Beralih kepada model yang terakhir adalah model 3R. Rigor, penyusunan dan pengeditan artikel tentang pemikiran menggalakkan pembelajaran secara kreatif dan kritis. Yang kedua, persembahan BBM secara kreatif dengan menggunakan kemudahan digital. Bagi relevance pula, TMK telah diaplikasikan dan digunakan dalam menghasilkan kedua-dua kerja kursus, telah mewujudkan satu suasana pendidikan yang relevan dengan norma baru seperti yang kita ketahui pada ketika ini adalah pandemik COVID-19. Dan relationship adalah pelajar dapat menerima maklum balas daripada pensyarah bagi kedua-dua kursus tersebut melalui Google Classroom. Seterusnya dapat mengeratkan hubungan ke antara kedua-dua individu sebagai satu learning partner. Kemudian kami akan kupas 4 bahagian di sini. Bahagian pertama adalah produk dan atau pengetahuan baru yang dihasilkan melalui pelaksanaan KPPB, di mana pertama, pelajar dapat menghasilkan sebuah artikel e-proceeding tentang pemikiran dalam karya berkaitan perpaduan. Yang kedua, pelajar juga dapat merancang aktiviti PDP berdasarkan DSKP yang telah dipilih. Dan yang ketiga, pelajar dapat menghasilkan BBM yang bersesuaian dengan perancangan aktiviti PDP berdasarkan idea utama. Terdapat beberapa faedah juga yang diperoleh melalui pelaksanaan KPPB, iaitu faedah yang pertama adalah memperoleh kemahiran yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Misalnya di sini bagi kursus BMMB 3033, pelajar dapat menguasai kemahiran menganalisis bagi memperincikan setiap pemikiran. Manakala bagi kursus BMMB 3043, pelajar dapat menguasai kemahiran mencipta bagi menghasilkan satu BBM. Faedah yang kedua pula adalah pelajar dapat membina pengetahuan baru dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan digital yang tersedia. Dan yang manfaat yang terakhir adalah meningkatkan strategi perancangan aktiviti PDP yang sememangnya diperlukan oleh seorang pendidik.
Dalam melaksanakan KPPB ini juga terdapat beberapa cabaran yang dihadapi. Antaranya ialah penggunaan bahan dalam internet yang sedikit terhad kerana beberapa bahan adalah berbayar. Yang kedua, masa yang terhad untuk menyediakan BBM yang konkret untuk PDP, di mana di sini saya percaya jika tempoh masa yang lebih panjang disediakan, maka satu BBM dengan keberkesanan yang lebih tinggi dapat disediakan oleh pelajar. Dan cabaran yang terakhir adalah capaian internet yang kurang memuaskan telah menyukarkan pencarian maklumat serta melambatkan proses perbincangan antara ahli kumpulan. Baiklah, berdasarkan cabaran-cabaran yang dihadapi ini, beberapa cadangan penambahbaikan. Okey. Diteruskan? Habiskan je. Okey. Beberapa cadangan penambahbaikan telah kami cadangkan di sini, iaitu pertama, bimbingan secara one-to-one bagi setiap kumpulan oleh pensyarah. Yang kedua adalah bengkel mencari bahan rujukan daripada pelbagai medium, khususnya dalam internet, misalnya Google Scholar. Dan yang ketiga adalah mencampurkan kumpulan pelajar dengan mengambil kira tahap capaian internet masing-masing. Dan berikut merupakan bukti penghasilan tugasan kerja khusus bagi BMN 3033 dan bukti penghasilan tugasan kerja khusus bagi BMM 3043. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita mulakan dengan sesi maklum balas. Saya mempersilakan Puan Jurina untuk mengambil alih sesi ini. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Tahniah kepada dua-dua peserta tadi, presenter. Saya tak dapat yang seorang lagi nama yang Siti Sarah kan? Seorang lagi? Siti? Alice, Puan. Alice. Hello? Alice Ya Puan, Alice. Sebab saya tak sempat nak tengok terlalu laju slide sama tu. Yang seorang Siti Sarah kan? Betul tak? Ya, betul Puan. Iya, seorang Siti Sarah. Okey, dua-dua ni daripada pengajian Melayu ya? Bahasa Melayu ya? Betul Puan. Iya, betul. Okey, tahniah ya. Berjaya present. Alhamdulillah adalah proses interdisiplin. Saya tak nak tanya benda yang sama dah sebab saya tengok idea-nya masih perlu ditambah baikkan. Sekarang ni saya nak tanya benda lain sebab mungkin masa saya bertanya kepada dua kumpulan yang lalu yang dah lepas tu mungkin awak pun ambil perhatian ya. Okey, sekarang ni saya cuba nak tanya dengan kamu berdua, Sarah dan juga Alice. Apakah sebenarnya apa yang kamu faham dengan pembelajaran bermakna? Boleh saya ulang semula ya. Apa yang kamu faham dengan pembelajaran bermakna? Ada perempuan. Sebab tadi saya ada dalam kamu punya kekuatan ya, kamu bagi tahu kat saya dalam slide tu ya, membina pengetahuan baru dengan memanfaatkan digital yang telah sedia ada. Jadi saya nak tahu apa yang kamu faham dengan pembelajaran bermakna. Dapat dengar suara saya tak? Tak apa, cuba. Tak ada salah, tak ada betul. Kita cuma berkongsi ya. Apa yang kamu faham dengan pembelajaran bermakna? Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Saya tanya cuma dua phrase tu, dua perkataan tu. Apa yang kamu faham dengan pembelajaran bermakna? Saya cuba jawab Puan. Boleh. Okey. Bagi saya, pada pandangan saya, pembelajaran bermakna ni adalah ilmu yang tadi kami dapat daripada kursus tadi. Kami dapat ilmu yang dari kerja kursus, lepas tu kami dapat bentuk satu lagi pengetahuan dan kemahiran baru yang kami juga boleh dapat terapkan dalam kehidupan seharian kami. Jadi maksudnya di sini pengetahuan dan kemahiran tu kami dapat terapkan dalam kehidupan yang sebenar. Jadi pembelajaran di sana berlaku secara bermakna. Pada pandangan saya itu Puan. Ya.
sebab apa yang kamu dapat ilmu ilmu itu kita kembangkan kamu sendiri ya. Ya, Hasil yang betul. tadi sebab saya tengok kamu kata kekuatan ya ada memberi pengetahuan baru dengan digital apa yang tersedia. Itu ialah satu Sebab pengalaman. Ya, Puan, saya tambah ya sikit. saya. Boleh, Saya, boleh. saya tambah sikit sebab macam contoh bagi kursus saya tadi, BMMB 3033 tadi, kan saya menghasilkan e-proceeding tentang pemikiran. Jadi dari sana saya juga boleh terapkan satu kemahiran dan pengetahuan baru dalam kemudahan digital dalam menyediakan e-poster untuk saya sebarkan, untuk saya luaskan tentang saya punya e-proceeding tu. Saya promosikan kepada lebih luas macam tu. Ya, tahniah. Itu yang kita sebenarnya ya, pedagogi capacity pedagogi, pembelajaran bermakna. Kita buka peluang pada kamu pergi jauh. Bukan sekadar dalam kampus ya. Okey, e-proceeding saya baru nak tanya tapi kamu dah sebut. Alhamdulillah. Okay, very good. Jadi bila kamu dapat feedback e-poster tu kamu guna infografik ke macam-macam kan, Canva lah apa kan. So, dari situ kamu dapat balasan daripada netizen kan, orang yang melayari e-poster kamu dapat maklum balas, betul tak? Betul Puan. Di situlah juga menyebabkan rigor. 3R, rigor tu kamu akan fikir nak pergi jauh lagi. Oh, this is the thing that I need to improve, right? Contoh kamu mungkin hantar dalam YouTube, contohlah saya beri contoh, saya tak tahu di platform mana kamu hantar, mungkin Instagram ke, ikut. Tapi dari situ kamu terfikir tak nak pergi bawa lebih luas dan kamu akan ada penambahbaikan, kamu akan dan juga di situlah akan ada relationship. Dan siapa yang bagi aspiration kamu? Bila kamu mendapat maklumat yang baru, kita akan rasa nak pergi jauh. Dan interdisciplinary seperti learning partnership seperti tadi, bukan sahaja pensyarah memang akan bantu. Okey? Kita nak buka ruang. Jadi pensyarah akan membantu. Pensyarah sekarang sebagai activator. Dan juga istilah baru dalam KPPB, dalam elements tu dia ada satu dipanggil culture builder. Dalam culture builder ni, pensyarah sebagai activator, culture builder ialah kita, kamu ya sebagai pelajar, kamu berkongsi. Okey, contohnya saya sebagai pensyarah, Puan Jurina, saya bercadang nak buat macam ni. Kami pensyarah memberi ruang kepada kamu mendengar suara kamu untuk penambahbaikan dalam proses PMP ataupun penambahbaikan untuk kamu layarkan kamunya e-poster ataupun e-proceeding itu yang tempat lebih luas. Kita buka, tapi pensyarah masih ada peranan pensyarah sebagai activator yang menggalakkan kamu pergi jauh dan pensyarah juga menerima pendapat kamu. Kita bukan saja sekarang, contoh kalau kamu pergi sekolah pun ya, kamu tak boleh menerima, okay, this is my idea, you have to follow. Cannot. We open up. Kadang-kadang budak cakap, okay teacher, I want to do this. Sebab itulah daya kreativiti pelajar kita dah galakkan. Itulah juga, itu peringatan sebenarnya kepada saya juga sebagai pensyarah. Kadang-kadang pensyarah ni terlalu lecturer centered. Okay, we want what we want, but we did open up for the students to give their opinion, to give their suggestion. Okay, setiap kali apa yang saya cakap ni sebenarnya peringatan untuk diri saya. Itulah dipanggil culture builder. Tadi katalah contohnya apa tadi, siapa nama? Siti Sarah ya yang buat e-proceeding. Betul tak? Ya, doktor. Okay, kamu ada tak berbincang dengan pensyarah kamu? Yang masih saya tak dengar lah Siti Sarah. Berbincang, maksudnya berbincang macam mana tu Puan? Bila kamu buat e-proceeding, mungkin itu mengikut kerja khusus, betul tak? Ya. Tapi untuk buat e-poster, kamu melayari sendiri, betul? Ya, betul Puan. Guna kemahiran yang sedia ada, lepas tu kami explore lagi untuk tambah baik lagi e-poster macam lepas dapat tahniah. Itulah sebenarnya. Jadi sebagai pelajar kadang-kadang kita minta bagi suggestion untuk pensyarah bersama. Kita bukan sekadar
pensyarah sahaja dan kita buka peluang untuk student untuk memberi maklum balas. Contohnya macam e-poster mungkin untuk semester akan datang Siti Sarah boleh masuk untuk paper-paper yang mana kamu ambil untuk next semester. Boleh bagi cadangan dekat pensyarah yang subjek yang minggu depan yang akan kita mula. Mungkin cadangan kamu boleh tak kami gunakan e-poster. Itu pengalaman baru dah. Dan pensyarah pun dah dapat idea baru juga sebab proses pembelajaran KPPB ni, elemen KPPB ini ialah kita belajar bersama ya, kita bergerak bersama. Pensyarah mungkin dari segi konten. Saya cakap betul-betul dari mula digital tools, saya pun masih belajar masa tu. But I get the information, I learn from my student. Okay, so di situlah proses ya KPP berlaku. Learning design learning model bukan sahaja model reka bentuk pembelajaran itu bukan sahaja daripada pensyarah ataupun pedagogi practices itu bukan sahaja daripada pensyarah, kadang-kadang datang juga daripada pelajar. Kita berkongsi maklumat ya. Rakam pembelajaran learning partnership contohnya. Okey, bukan sahaja dalam kalangan kamu dan kawan pensyarah dan pensyarah dalam subjek kamu, kadang-kadang kita boleh jemput juga pensyarah di luar daripada bidang kita untuk bersama dengan kita sharing session. Okey, persekitaran memang sekarang we are very lucky in the way we think positive, all in digital, right? All virtual. So we can just connect and they coming into us in sharing session. Okey, pemanfaatan digital memang sudah ada. Sekarang memang sudah ada, cuma penambahbaikan. Tadi saya ada dengar ya, 3 kumpulan ni macam-macam dah yang kamu guna. Macam Siti Sarah bila dia buat e-poster mesti guna infografik, betul tak? Mesti guna gambar. Ya Siti Sarah? Betul Puan. So benda-benda tu benda baru sebenarnya. Sebenarnya sebelum ni pensyarah pun tak tahu, tapi kita belajar bersama. Dan kamu pun berkongsi dengan pensyarah kamu, betul tak? Betul Puan. Jadi di situlah dia ada dah learning partnership, tak semestinya daripada pensyarah sahaja, dari pelajar. Itu dipanggil culture builder. Kita menerima pendapat student dan kita pensyarah pun boleh berkongsi ilmu. Okey, kerangka 3 E itu engagement. Engagement tu berlaku. Kalau contohnya tadi pengajian bahasa Inggeris, dia luas. Mungkin networking mereka sebab language kan dia boleh pergi worldwide. Okay, tadi saya dapat maklumat ada yang panggil player for Shakespeare players, itu untuk drama in English mereka panggil. So di situ dah ada learning partnership. Mungkin untuk pengajar Melayu ada tokoh-tokoh yang di luar sana yang boleh kamu panggil berkongsi maklumat berdasarkan subjek-subjek dalam subjek kamu yang terlibat. Contohnya tadi ada kesusastraan bahasa Melayu. Banyak di luar orang-orang yang tokoh-tokoh yang boleh jemput, dan saya rasa pensyarah-pensyarah pun dia ada networking juga dengan bekas masa dia belajar pun ataupun di universiti. Di situlah. Dan proses learning partnership bukan pensyarah yang buat ya. Pensyarah sebagai aktivator. Kita memberi ruang, kita mendorong pelajar kita. Okey, saya bagi contoh ini nombor telefon ataupun ni ialah expertise bahagian ni. Kita mula. Jadi di situlah lahirnya 6C. Di situ juga lahirnya pemikiran kritis. Di situ juga kamu akan fikir cara nak pembelajaran kamu yang baru. Bagaimana kamu nak menjemput orang luar yang kamu tak pernah kenal. Di situ dah ada komunikasi. Di situ juga ada elements yang cara belajar macam mana, eksplorasinya macam mana. Sebenarnya 5 model KPPB itu akan berlaku ya. Proses 5 model KPPB ini ataupun elements KPPB ini berlaku sepanjang proses PMP dalam bilik darjah selama interaksi selama 13, 14 ataupun 15 minggu di IPG. Bukan setakat buat ini sahaja. Tidak. Proses itu 6C semua dah ada. Cuma bila kita buat di luar kotak, contohnya macam Siti Sarah, I'm very happy, impressed with you. You did very well. You go and do something di luar, bukan dalam bentuk ikut silibus kamu kan. Dalam silibus kamu kena ikut dalam kamu punya tugasan, cuma penyediaan proceeding. Tapi sekarang kamu telah menyedia benda yang di luar dan boleh diguna pakai dalam PMP kamu ataupun masa akan datang. Okey, tahniah ya kedua-duanya. Tahniah juga kepada pensyarah yang terlibat. Okay, that's it from me. Thank you.
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan ketiga dan terima kasih juga kepada Puan Jurina. Baiklah, dengan ini selesailah sudah sesi perkongsian kita pada hari ini. Peringatan kepada semua untuk mengisi kehadiran melalui link Google Form yang telah kami sertakan di bahagian conversation ataupun chat. Jangan lupa isi link kehadiran. Sekalung ucapan terima kasih saya ucapkan kepada para pelajar atas kesudian berkongsi pengalaman pada hari ini. Saya yakin perkongsian